Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya siapkan tugasan yang bertajuk Curriculum Development and Evaluation Study for Airport Fire Rescue Service. Jutaan terima kasih kepada penyelaras Dr. Loh Kah Chun di atas tugasan yang penuh bermakna ini yang membuatkan kami, para pelajar, mampu berfikir secara kritikal untuk menambah baik kursus ataupun training yang sedia ada. Walaupun memberi impak yang sikit, tetapi mampu mengubah cara kita bekerja dan juga cara bagaimana kita menambah baik pulih kaedah yang sesuai dalam latihan bagi memastikan kompetennya seseorang anggota bomba. Sedikit pengenalan berkaitan diri saya. Nama diberi Syahrul Zaman bin Abdul Tawab, pelajar BPM, nombor matrik 260217. Saya merupakan seorang senior fire officer di Airport Fire Rescue Service, Malaysia Airport, Pulau Pinang. So, tugasan saya adalah berkaitan dengan kebombaan. Kerjaya saya sebagai pegawai bomba dan saya memilih kerjaya saya sendiri untuk ditambah baik di mana bahagian-bahagian yang perlu berkaitan dengan kurikulum. Baik, sedikit pengenalan berkaitan dengan background company saya, Malaysia Airport Sdn Bhd. Malaysia Airport Holding ditubuhkan pada tahun 1991 apabila Parlimen Malaysia meluluskan Akta yang memecahkan Jabatan Penerbangan Awam yang dulunya dikenali sebagai DCA kepada dua entiti dengan bidang tanggungjawab yang berbeza. DCA kekal sebagai pengawas selia lapangan terbang dan industri penerbangan Malaysia, manakala MAHB memberi tumpuan kepada operasi, pengurusan dan penyelenggaraan lapangan terbang. Seperti yang kita lihat dalam slide, Malaysia Airport Holding Berhad menguruskan 39 buah airport terdiri daripada 5 international, 16 domestik dan 18 stop-port, iaitu short take-off landing. Seterusnya, berkaitan latar belakang unit saya dikenali sebagai AFRS, iaitu Airport Fire Rescue Service. So, objektif utama unit ini adalah untuk menyelamat, utama ialah memberi perkhidmatan menyelamat dan memadam kebakaran. Yang pentingnya ialah menyelamatkan nyawa. So, 4 fungsi utama unit ini adalah yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa walaupun berlaku kemalangan dan insiden pesawat. Yang kedua, menyediakan perkhidmatan kebakaran sekiranya kebakaran berlaku di pesawat, bangunan dan kemudahan yang lain. Ketiga, memberi perkhidmatan pencegah kebakaran dan memberi nasihat teknikal mengenai pencegahan kebakaran kepada pengguna dan kaki tangan lapangan terbang. Dan yang keempat, memberi pertolongan cemas kepada pengguna lapangan terbang dan kaki tangan yang terlibat dalam insiden. Okey, ini adalah sebuah sedikit berkaitan dengan position, grade, rank marking dan uniform berkaitan dengan unit AFRS. So, bahagian kurikulum saya yang akan saya buat bentangkan sebentar nanti adalah melibatkan daripada ahli bomba sehingga ke pengurus kanan FRS. Maknanya, sebagai ahli bomba, perlu tahu elemen kurikulum ini supaya boleh membuat penambahbaikan dalam tugasan harian dan juga kursus-kursus yang akan dijalankan kepada anggota bomba. Seterusnya adalah regulation dan juga international best practice. Ini adalah dokumen rujukan yang mana kita boleh lihat SAAO adalah dokumen international, mana yang berkaitan dengan negara adalah terlihat pada sebelah kanan iaitu Civil Aviation Act, MKN, di peringkat airport ada AEP dan juga melibatkan ACI. So, dokumen-dokumen ini adalah sebagai rujukan dan juga sokongan kepada unit FRS bagi menjalankan tugas dengan lebih efisien dan mengikut peraturan-peraturan yang disediakan. Seterusnya, result daripada yang saya buat analisis ini
adalah terbahagi kepada 3, kepada yang memerlukan, iaitu initial training, recurrent training dan refresher training. So initial training ini adalah orang awam yang baru menyertai unit AFRS, iaitu melalui ujian rekrut. Maknanya mereka akan melalui proses-proses kurikulum yang akan saya masukkan pada slide seterusnya. Yang kedua, berkaitan dengan recurrent training, iaitu staff yang telah berkhidmat kemudian memerlukan kursus-kursus tambahan bagi melengkapkan dan menjadikan ia seorang yang kompeten. Dan yang ketiga, refresher training. Refresher training ini membawa maksud seseorang yang dulunya unit bomba tapi bekerja di ibu pejabat. Mana dia banyak melakukan kerja-kerja pentadbiran. Tapi kini ingin masuk balik kepada operasi, ia perlu melalui kursus refresher training. So elemen pecahan ini amat penting supaya kita memahami satu istilah. Yang keduanya, kita memahami kursus di peringkat mana yang mereka perlukan. Selain itu juga, pecahan dari segi komputer ni kita melihat dari sudut personel dan juga pasukan. So kita akan memberi pendedahan mengikut kesesuaian personel dan juga pasukan. Seterusnya, result daripada analisis yang saya buat, maknanya untuk menjadi seorang fire chief ataupun operation commander, washroom, fire vehicle, firefighter, mereka ni tetap perlu diberi kursus supaya mereka menjalankan tugas dengan lebih kompeten, dan juga yang paling penting adalah berilmu. Bila kita berilmu, kita akan menunjukkan jalan yang betul dan menjalankan tugas dan membuat keputusan dengan lebih tepat. Seterusnya, ini adalah Airport Rescue Firefighting Training Curriculum. Inilah perkara yang cuba saya bangkitkan di dalam saya punya penyelidikan, iaitu dapat kita lihat pada Annex 14. Annex 14 ini adalah dokumen rujukan bagi unit FRS dan FAA Advisory Circular adalah rujukan daripada USA. So, untuk term-term ini terdapat 12 term ataupun latihan yang perlu dikuasai oleh seorang anggota bomba. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan adalah di dalam 12 perkara ini terdapat pecahan-pecahan ataupun tafsiran yang membawa masuk kepada perkara ini. Contoh, airport formalization. Seperti yang telah dijalankan di peringkat balai, kita membuat ada tata cara dia. Yang pertamanya, kita melihat runway, kita melihat kemudahan yang ada, kita melihat fasiliti yang ada, kita membuat KSS, kita pergi ke checkpoint-checkpoint, blind spot dan sebagainya. Tetapi, adakah elemen tersebut sudah cover sebagai airport familiarization? So, hasil pada penyelidikan dan merujuk pada FAA Advisory Circular ini, untuk kita cover chapter perkara A saja, poin nombor 1, terdapat 12 perkara yang mesti kita cover, iaitu describe runway, taxiway, describe airfield. Barulah kita boleh cover satu tajuk ni. Anda faham? So, tajuk seterusnya, aircraft familiarization. Terdapat 11 perkara yang perlu dikuasai oleh seorang ahli bomba. Barulah chapter berkaitan dengan aircraft familiarization akan dikuasai penuh. Begitu juga dengan seterusnya tajuk. Dapat kita lihat ni use fire hose, terdapat 12 perkara. Application ni terdapat 8 perkara. Maksud yang saya ingin sampaikan sini bukanlah kita tidak kuasai semua perkara ini, tetapi mungkin kita menjalankan mungkin separuh perkara. Mungkin kita jalankan perkara 1 sehingga 5. Tapi perkara nombor 6 kita tidak buat. Kita tidak menjalankan disebabkan kita tiada garis panduan yang tepat. Inilah training kurikulum yang cuba saya bangunkan supaya kita mempunyai garis panduan dan juga menjalankan tugas dengan lebih efisien apabila kita menguasai keseluruhan tajuk.
Okey, ini adalah planning report saya. Maknanya selain daripada kita buat uji kaji melalui dokumen, kita juga menjalankan apa, ujian bagi memastikan anggota tersebut kompeten menjalankan tugas yang kompeten dan dia menguasai segala ilmunya sebelum kita memperkenalkan kurikulum tadi, training kurikulum. Dengan pertamanya adalah saya menjalankan set soalan ujian teori. Kita dapat 60 soalan dan kita berikan mereka menjawab. Dalam soalan ini mempengaruhi semua elemen lah. Semua elemen berkaitan 12 perkara tadi. 12 perkara training kurikulum. Seterusnya kita menjalankan ujian praktikal. Selepas ujian ni kita buat ujian praktikal. Melihat penilaian mereka. Kaedah yang saya gunakan ni adalah kaedah gabungan lah. Mana melibatkan kaedah pemerhatian dan juga perbualan. Seterusnya adalah kaedah pemerhatian yang dijalankan melalui skill metrik, iaitu dan juga kajian tahap soalan. Mana hasil dari pemerhatian saya akan memberi markah kepada mereka. Actually, tuan-tuan boleh lihat di sini ada actual berapa yang dia boleh dapat, berapa yang kita nilai, perlu ke tak latihan. Tuan-tuan boleh tengok di dalam geometrik ini. Selain pada pemerhatian, saya juga membuat soalan iaitu analisis jawapan. Daripada analisis jawapan dan juga cara dia bekerja, saya akan beri pemarkahan di sini sama ada dia memerlukan kursus selanjutan ataupun tidak. Seterusnya, training planning report. Ini adalah bagi untuk initial training yang seperti saya sebutkan tadi, orang awam ingin menyertai anggota bomba, dia perlu menyertai planning report iaitu selama 6 bulan. Bermula pada Julai sehingga Januari. So by week ni kita akan masukkan di mana sebelah pagi akan menjalankan sesi syarahan dan sesi petang mereka akan menjalankan praktikal supaya nampak lebih jelas lah perkara yang cuba kita bangkitkan terhadap 12 kurikulum tadi. Seterusnya, jadual perancangan khusus ini adalah untuk recurrent ataupun refresher kursus yang saya sebutkan tadi. So kita ada planning untuk 2 minggu. Maknanya di sini tidak perlu bajet makan. 2 minggu punya kursus akan cover. Maknanya di sebelah pagi kita akan buat kawat dan sebelah petang kita akan buat syarahan untuk yang telah berkhidmat. Seterusnya, kaitan dengan bajet. So ini adalah bajet untuk initial training, itu grade 11, grade 14 pegawai non-exec dan grade 20 ialah pegawai eksekutif. Jadi untuk bajet bagi staff yang telah bekerja ataupun recurrent training boleh lakukan secara online ataupun physical meeting di balai masing-masing. Jadi kita melantik TOT, trainer of trainer, di wakil setiap balai akan berkursus terlebih dahulu, kemudian akan menyebarkan di balai, akan melibatkan fizikal. Kalau HQ nak handle, kita melalui online meeting sahaja. Seterusnya adalah kesimpulan yang dapat kita dapat daripada FRS curriculum ini adalah seperti anda lihat, your decision affect the outcome, your training affect those decision. Maksud keputusan anda mempengaruhi hasil, latihan anda mempengaruhi keputusan itu. Jadi maksud di sini latihan yang cukup, latihan yang cukup, ilmu pengetahuan yang cukup dan bijak membuat keputusan pada waktu yang tepat adalah perkara yang amat penting bagi seorang anggota bomba dan pegawai bomba. Kerana kita membuat keputusan melibatkan nyawa, sama ada nyawa penumpang, nyawa kita sendiri dan nyawa pasukan kita. Jadi latihan yang tepat adalah perlu bagi memastikan kesinambungan kerja kita dan juga kecekapan, melambangkan kecekapan kita sebagai anggota bomba, di mana merupakan harapan orang ramai kepada kita sewaktunya berlaku kemalangan ataupun kejadian. Alhamdulillah, itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Diharapkan dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan melalui slide saya ini. Sekiranya ada pertanyaan dan soalan, boleh berhubung dengan saya.
secara personal. Terima kasih.